tu bedridden, orang tu dekat hospital, kita pergi ke hospital dan sebagainya. Itu benda baik. Tapi ada masa yang sama, tiba-tiba keluar ada surat khabar kan, ini apa, pegawai ini tak berbuat benda yang betul dan sebagainya. Jadi bila ini berlaku, apakah pendekatan orang kata corrective action yang kita harus buat? Dan kedua, untuk menentukan tadi Datuk juga telah sebut biar 90, dalam mana ada 90% yang buat betul, ada yang 10%. Jadi bagaimana menentukan 90 ni akan menentukan sila itu buat betul, shared responsibility. Saya membawa pendekatan tentang shared responsibility. Shared responsibility ni maksud saya yang grade yang paling rendah dalam Malaysia KP17. So KP22 dia punya penyelia itu mesti bertanggungjawab kepada yang 17. Begitu juga yang lebih atas 26 kepada yang 22, 27 kepada yang macam itulah. Seterusnya dan seterusnya Ketua Pengarah Malaysia itu bertanggungjawab kepada semua. Itu shared responsibility yang saya maksudkan. Itu sebab bila mana ada salah laku, saya menguruskannya secara semua sekali. Saya tidak kata kerana benda ini engkau kena, tidak. So because sebenarnya keseluruhan organisasi itu atau unit ini bertanggungjawab maju menggunakan you shed the glamour. So bila datang waktu ini kita kena terima hakikat, the whole team has to go. Saya menyatakan ini kerana produk yang saya ada adalah produk tentang nama baik immigration itu. So saya kena maintain nama baik immigration itu dan saya kena jual nama baik immigration itu. Supaya the moment ada salah laku ini, saya kena tarik keluar dan saya kena gantikan orang lain supaya benda itu dapat berlangsung sebagaimana yang ditetapkan SOP itu. Bila mana kita cakap juga tentang ada shared responsibility itu, saya memaksa yang 90% itu melihat kepada yang 10% itu. Sebenarnya mereka ini tahu keadaan sebelahnya rakan mereka, tapi masalah kita sekarang ini ialah kita sentiasa melepaskan diri kita sendiri. Menyebabkan kita tak tahu apa ataupun tidak mahu membawa sama-sama ke arah kemajuan. Kerana di tiap kaunter kita ada ataupun berdua atau macam itulah sebelah semua yang tahu. Cuma dia nak ambil tahu ke tak nak ambil tahu. Yang tu kita kena gerakkan supaya mereka mesti ambil tahu. Kerana kalau dia tak ambil tahu yang berlaku, dia akan kena juga nanti. Kita akan bawa keseluruhan satu unit itu sendiri. Itu sebab bila mana benda ini berlaku, semua akan bangun kata, saya tak buat, kenapa saya kena? Sedangkan saya telah jelaskan dari awal tentang shared responsibility. Itu yang buat bagaimana saya melihat perkara ini untuk diuruskan sebegitu. Kalau tidak, mana agak sukar mereka yang ni dan sering kali saya tengok kalau mereka dididik, mereka dipandu, dibimbing, perkara-perkara ini tak berlaku. Yang itu perkara yang paling penting sekali sebenarnya dari segi organisasi ini. Saya masuk ke laman web Jabatan Immigration dan bila saya tengok ke arah mana dia kata towards a world class immigration service, enhancing the immigration delivery dan sebagainya. Jadi bila kita dah tulis kat dalam tu kan, dan kemudian saya tengok pula ini kepada rakyat ni, kepada masyarakat asing, antarabangsa dan sebagainya. Saya ambil contoh katakanlah Malaysia second home contohnya kan, dan kita menuju ke arah tu, dan kita nak menjadi negara pendapatan tinggi, kita nak orang bijak pandai datang, tetapi pada masa yang sama ada juga industri-industri perkilangan dan sebagainya yang memerlukan kelulusan untuk bawa masuk pekerja dan sebagainya. Jadi kadang-kadang perlukan informasi yang lebih dan sebagainya. Jadi ini juga dibagi oleh beberapa orang penonton kita. So saya tanya Datuk melalui Facebook kita, bagaimana menentukan orang kata penyelidikan tentang informasi itu untuk memberikan kebenaran tentang buat pekerja dan sebagainya dapat dijalankan dengan lancar, dan tidak ada penyelewengan dan sebagainya, dan pada masa yang sama menentukan segalanya dijalankan dengan tahap yang paling orang kata baik, dan bagaimana kita benchmark dengan immigration mana agaknya yang digunakan oleh Jabatan Immigration Malaysia untuk menentukan kita dah sampai pada tahap tu. Kalau tadi pasport memang kita hebat, tapi untuk berurusan di peringkat antarabangsa yang mandatasi immigration saya tak ada. Dari segi pengalaman kita, kita melihat Singapura sebagai contoh. Di Singapura mereka menguruskan baik tentang warga negara asing. Umpamanya macam dari segi pegawai dagang, mereka yang berkemahiran ini. Di sana kelulusan rujuk cepat,
dan merekanya menggunakan teknologi sepenuhnya. Itu sebab pendekatan baru kita mulai pada Disember akan datang ialah having a very quiet office. Quiet office maknanya kata application is made online. So kita tidak lagi menguruskan the number at the counter, because yang ini yang kata menyesatkan keadaan. Sampai bila kita harus begini, maksud saya berapa luas kita nak buka pejabat ni, berapa ramai staf kita nak begini, mana takkan berkesudahan. Kita kena fikir cara lain menguruskan dengan mengambil kira perkembangan teknologi. Kita boleh tengok benda ni, macam mana Australia menguruskannya, sebagaimana yang saya nyatakan di Singapura, dan dia dah lebih Singapura, dia do better than us. So we can copy from them. In terms of usage of teknologi memang tinggi di kalangan mereka. So inilah hari-hari akan datang di Jabatan Immigration. Kalau kita boleh menambah baikkan ataupun menggunakan pendekatan begini, that will be a brighter immigration lah. Dan saya jangkakan ataupun pandangan-pandangan ini mula dirasai oleh pegawai immigration bahawa kerja-kerja yang mundane macam data entry tidak lagi dilakukan oleh mereka. Kerana kerja-kerja ni yang mengambil waktu yang panjang. Dan kalau kita boleh bersetuju, maksud saya dengan sokongan kepimpinan itu semua ni, setuju bahawa data-data entry ni dibuat oleh orang lain. Mana kita applicant boleh buat data entry itu off dia punya office hour, in the evening atau at night, then they submit to immigration. By tomorrow morning they come and collect, and then we have to approve the position. So it's a very quiet office. Then we can also have a e-appointment, something like that. So I can come at 8:30, so the thing is ready, come and collect. So itulah ke arah di mana kita memajukan teknologi di immigration ini yang dijanjikan oleh sistem provider saya. Come this December, we're going to roll out, we're going to try get the thing done. So hopefully come 2011, that is the new thing. That's going to happen in the immigration. Tapi ini adalah something that is going to focus on the foreigner lah. Kita mula kebijaksanaan dan kepimpinan yang ada melihat perkara ini, yang kita akan menyokong, kita akan meneruskanlah usaha yang baik ini. Dari segi galakkan pegawai Malaysia, kita pada tempoh waktu yang ke bawah ini, hadiah inovasi Perdana Menteri itu, kita merupakan salah satu contender di situ. Dan nasib kita tak berapa baik, mana ada orang lebih baik daripada kita. Dapatlah dalam lembaga hasil dalam negeri, memang contender kita dan mereka berusaha. So hadiah yang dijanjikan itu besar, dan saya merasakan bahawa kerana ketetapan yang dibuat oleh kerajaan adalah kebebasan untuk jabatan itu menggunakan duit itu. Macam mana? Kalau dengan saya lebih kurang 10,000 orang, saya bagi RM1,000 biar satu juta. Okey, Datuk, kita berhenti untuk kali terakhir. Bila kita kembali nanti, kita cerita tentang bagaimana untuk selalunya jabatan ataupun syarikat dia ada yang paling besar kat atas, bawah sebagainya. Dan selalunya dan yang menarik pula immigration, ada orang kat atas, dan pada masa yang sama dia frontliners. Jadi bagaimana menentukan kalau kita nak buat sesuatu perubahan tu, sebab kita nak cakap pasal inovasi dan juga kreativiti, benda ataupun misi ataupun apa yang kita nak lakukan perubahan tu, bagaimana message itu orang kata filters down. Bagaimana dibuat di immigration supaya benda tu dapat pergi ke bawah, diserahkan dengan secepat mungkin, dan orang kata vertical dan juga lateral, bagaimana perubahan itu akan dapat, orang kata mungkin sekali mata esok tu semua orang akan dapat, orang kata memahami inilah semangat yang diperlukan bagaimana dibuat immigration. Kita akan kembali selepas kita rehat.